harus ku beri cinta. Jangan tapau cinta. Saya Idul Abdul Rahman, saya pengarah cerita Hello Jangan Tapau Cintaku untuk Slot Lestari TV3. Saya Nafis Muaz, memegang watak sebagai Ash Fayat dalam drama Hello Jangan Tapau Cintaku. Tak rasa gelak kau orang ni. Nama saya Elisha Sanda dan saya memegang watak sebagai Ain dia dalam Hello Jangan Tapau Cintaku. Okey nak. Dapat, jangan marah saya tau. Saya minta maaf. Saya minta maaf bos. Jangan marah saya. Hai, saya Ika Fana. Ika memegang watak sebagai Anne Diana dalam drama Hello Jangan Tapau Cintaku. Cik Diana, maaf. Cik Ash tengah... I don't care. Cik Diana? Ash. Nama saya Sherin Maira. Saya memegang watak sebagai Alia dalam drama Hello Jangan Tapau Cintaku. Hai, saya Dinas Mokhtar memegang watak sebagai Puan Anissa, iaitu isteri kepada Tuan Darren. Saya Badrul Muhayyad. Saya memegang watak dalam drama ini sebagai Tuan Darren. Nama saya Syafiq. Saya memegang watak sebagai Hakim dalam Hello Jangan Tapau Cintaku di Slot Lestari. Hai, ini Mak Wan. Mak Wan memegang watak Mak Ros dalam Hello Jangan Tapau Cintaku di Slot Lestari TV3. Saya Ikwan Khairuddin memegang watak Riz dalam Hello Jangan Tapau Cintaku. Hai, nama saya Cahaya Nilam Putri sebagai watak Mas Niza dalam drama Hello Jangan Tapau Cintaku. Hai, saya Fuza Abdul Rahman sebagai pengurus produksi untuk Hello Jangan Tapau Cintaku. Style lah. Kata Mina. Cerita ni sebenarnya mengisahkan tentang pertubungan seorang gadis dan seorang jejaka yang berlainan darjat, berlainan background. Itu antara Ain Dia dan Ash Fayat. Ain seorang yang sangat bertanggungjawab, dia sayangkan keluarga dia dan dia seorang kawan yang baik kepada Mas Niza. Okey, dia ada keluarga di kampung yang memerlukan pertolongan dia dan dia sanggup buat apa saja untuk tolong family dia dekat kampung. Jadi macam daripada kampung, dia berhijrah ke Kuala Lumpur untuk cari kerja, untuk tolong family. Dan dia pun seorang yang sangat jimat, dia suka tapau makanan. Setiap kali dia pergi kerja, dia akan tapau makanan dia sendiri walaupun kawan-kawan dia akan pergi keluar makan, pergi lunch time. Tapi dia akan bawa bekalan dia tu. Dia seorang sangatlah jimat. Ni kau punya. Huh? Thank you. Tapi kalau dah lambat macam ni, tak payahlah susah-susah. Sekali-kali kita makan je lah kat office tu. Oh, no. Itu bukan aku. Aku tak suka membazir. Aku ni kalau bawa bekas setiap hari, duit yang aku dapat tu aku boleh simpan. Ash Fayat ni dia seorang CEO syarikat yang syarikat tu milik Tuan Darren, which is bapa Ash Fayat ni. Dan dia ada mak dia, which is Dinas Mokhtar. Dia seorang ibu yang dalam dilema di mana anak dia OKU dan dia sentiasa merisaukan tentang Alia. Dan her life, semua memang everyday life dia memang involves dengan anak dia Alia dan everything yang dia buat semuanya untuk Alia. Alia adalah seorang OKU yang tak dapat terima kenyataan bahawa kehidupan dia dah tak sama lagi macam dulu. Setiap pekerja, orang gaji yang datang untuk jaga dia, dia mesti akan maki hamun. Dia akan buat apa saja untuk orang tu keluar dari rumah ni. Ini kot Cik Alia cari. Mungkin Cik Alia tak perasan kot buku nota ni terjatuh. Dah, kau keluar sekarang. Semak je. Okey, Anne Diana ni dia girlfriend kepada Ash, iaitu Nafis Muaz. So Anne Diana ni dia seorang yang jenis happy go lucky, suka enjoy and dia malas nak fikir masalah. So bila dia bercinta dengan Ash ni, Ash ada seorang adik OKU. So dia terpaksa dalam masa yang sama dia bercinta dengan Ash ni, sebenarnya dia tak suka pun dengan adik Ash yang kurang upaya ni. Tapi bila dapat Ash tu dia terpaksa pretend yang dia sangat-sangat caring, sangat-sangat sayang adik dia. Sampailah satu tahap tu Ash tahu siapa sebenarnya Anne Diana ni. Memang abang kau terhigi-higi kat aku pun sebab aku perfect. Aku boleh jalan dan aku tak cacat macam kau. Dah lah tak berguna. Pelagak dah jadi puteri kat dalam rumah. Ash ni dia terlalu sibuk dengan kerja sampaikan dia lupa tanggungjawab dia dengan adik dia apa semua. Dan dia terlalu asyik bercinta sampailah ada satu masa
yang dia ada satu konflik lah jadi dia dengan girlfriend dia and all that stuff. And then dia kenal dengan India which is Alicia Sanda sebagai heroin cerita ni. Siapkan report ni. Make sure pagi esok awak hantar kat bilik saya. Baik, Ash. Sayang, lama lagi ke? Penatlah tunggu kat bawah. Okay, jom. Ain. Kalau nak makan, kita ada pantry. Boleh makan kat pantry. So dalam masa yang sama, Diana ni dia sangat control Ash. Dia a bit bossy. And then bila berlakunya satu pergaduhan besar antara Ash dan juga Diana, bila munculnya Ain dalam hidup Ash. Cik Diana, saya minta maaf. Tak nampak ke? Pira. Jangan tapau cinta, tak setia. Jangan anggap pinta. Cerita ni banyak berkisah tentang kekeluargaan sebenarnya, tentang nilai-nilai hubungan antara ibu bapa dan anak, tentang trauma seorang adik, tentang yang adik yang mendambakan kasih sayang family dia, perhatian daripada family dia pada abang dia yang rasa tersisih akibat kecacatan yang dia alami. Tuan Darren dapat panggilan untuk mengerjakan haji di Mekah, tapi permasalahan berlaku ni sebab anak dia ni yang seorang ni Alia ni memang ada masalah yang mengganggu pemikiran ibu bapa dia. Mak Ros! Mama! Alia, janganlah panggil Mak Ros. Kesian Mak Ros, dia banyak kerja kat bawah tu. Kau ni dah kenapa? Kau berambut kat ni? Aku menyampah dekat kau. Kau keluar sekarang, keluar! Keluar! Cerita ni sebenarnya adalah adaptasi pada novel. Tapi rasanya banyak juga perubahan yang dilakukan dalam novel ni, dalam cerita ni sebab adanya tambahan-tambahan watak-watak untuk memeriahkan lagi cerita, untuk menambahkan lagi konflik yang berlaku, iaitu konflik antara mak Ain dengan pakcik dia, dan juga menambahkan konflik tentang hubungan keluarga di pihak Ash pula. Abang Long jangan dekat. Abang Long jangan dekat. Kau tak salah libas nanti. Dah simpan barang tu je. Tajam tu je. Tahu tajam. Bahaya. Tahu bahaya. Mak Ros ni tukang gaji kat dalam rumah Tuan Darren ni. Mak Ros jaga anak Tuan Darren ni, Alia dengan Ash. Tapi Alia tu sakit. Dia tak boleh jalan. Mak Ros jaga dia pun daripada kecil. Sampailah datang lagi seorang, iaitu Ain. Mandi Alia. Aku tak nak kau. Aku nak Mak Ros yang mandikan aku. Alia, kenapa cakap Ain? Astagfirullahaladzim. Tak apa, biar Mak Ros yang buat. Ain pergi keluar dulu, ya? Tiba-tiba Ain muncul dalam hidup Alia. Tapi at first tu Alia still tak boleh terima lagi ada orang jaga dia. Sampai ada satu tahap tu dia dera Ain, dia tarik rambut Ain. Dia menjerit dekat Ain, macam-macam lah dia buat dekat Ain. And at last, Ain nampak yang dia ni sebenarnya boleh bersabar dengan Ain dan ikhlas untuk jaga Ain. Dia orang yang baik. Sini kau! Ambil! Kau kutip! Kutip semua tu! Jangan ada sebijik pun atas santai tu. Kau faham? So sampailah satu tahap yang ada isu antara Ash dan juga Diana ni bila Ain muncul dalam hidup Ash. Sebab pada mulanya Diana ni bagi dia memang rasa Ain ni perempuan kampung and then bukan level dia. So dia tak rasa terancam pun dengan Ain tu untuk rasanya macam sampai Ain tu boleh bagi Ash suka tu ke Ain. Tapi bila benda tu betul-betul jadi antara Ash dan juga Ain, so Diana rasa tercabar. Watak saya ni adalah bekas tunang kepada Ain dia yang dipegang oleh Alicia Sanda, heroin dia. Saya sangat mencintai dia. Saya telah buat satu kesalahan dan saya tak boleh nak move on. Saya tak boleh nak teruskan hidup tanpa dia. Saya terus kejar dia. Daripada KL saya datang. Saya cari Ain. Saya cubalah nak get back balik. Ain dia. Masihkah ada kesempatan untuk kita berdua kembali bersama menuju
Riz dia bekerja dengan syarikat Tuan Darren, ayah kepada Ash. Hubungan Riz dengan Ash ni terlalu rapat sehingga kan Riz tahu tentang masalah peribadi dan masalah pencintaan dia dengan Diana. Dalam masa yang sama juga, Ain baru saja bekerja di syarikat bapa dia. Dan pada mulanya Ash menafikan perasaan dia terhadap Ain, tapi dalam waktu bekerja tu Riz mula perasan tentang sikap ataupun perasaan dia dengan Ain yang nampak Ash ni suka dekat Ain. Mas Niza ni seorang yang kelam kabut dan dia jadi kawan baik kepada Ain. Dia walaupun dia selalu marah Ain lambat ke apa, dia memang sayang Ain. Dia orang duduk sekali and most of the time dia tolong Ain, macam bila Ain sedih, dia ada kat situ, dia orang duduk serumah. So Mas Niza tahu semua benda pasal Ain and dia jaga Ain lah. Saya kejar cinta tu, saya pergi cari dia sampailah tempat kerja dia dekat KL. Kat situ saya dapat tahulah dia ada minat ke orang, tak tahulah orang minat dia ke apa, yang oleh hero lah. Hakim, saya dah ada orang lain. Siapa? Laki dalam kereta tu? Ya, laki dalam kereta tu. Kenapa? Dia harap dengan penambahan karakter-karakter dalam cerita ni akan menyerikan lagi perjalanan cerita dia sehingga ke akhir. Ain ni dia terpaksa bekerja kat rumah Ash sebab dia nak cari duit lebih. Ash perlukan orang untuk menjaga adik dia yang kurang upaya, yang sentiasa secara langsung akibat trauma dia, akibat rasa rendah diri dia, kecil hati dia, menyebabkan adik dia ni selalu mendatangkan masalah. Sebenarnya saya ni sejenis yang senang nak terima hakikat. Pada masa yang sama saya dah buat salah. Sebab tu yang saya tak boleh nak move on. Ain tak ada buat salah langsung dengan saya je sebelum ni. Tapi salah tu tak besar mana pun. Ya ke? Cuma kita ni lelaki ego, bila dah tahu kesalahan, tak susah, kita minta maaf lah. Saya kejar, saya pujuk mak dia, saya pujuk dia sendiri, ada berapa kali pujuk lah. Sampai kan, saya tak tahulah dia boleh terima saya lagi ke tak. Tapi saya percaya, dia nampak keikhlasan saya ni. Dia pun ego juga. Dah terang-terang, saya boleh tahulah dia suka saya sebenarnya. Dah lah, saya dah malas lah nak fikir pasal benda ni. Cuma malas lah, sebab kali kedua kan. So susah sikit lah dia nak terima. Awak dengar sini saya tak nak ingat apa-apa lagi pasal kita, Hakim. Tapi kita tengoklah nanti. Scene yang paling ditunggu macam kacau-kacau Ain. Bagi saya seronok sebab saya memang suka kacau orang pun. Riz pun ada perasaan yang sama terhadap Ain, tapi di penghujungnya siapa yang dapat Ain, jangan lupa nantikan Hello Jangan Terpaut Cintaku di Slot Lestari TV3. Jangan terpaut cinta, tak setia. Jadi cabaran yang Alisha hadap dalam cerita ni tak banyak sangat, alhamdulillah. Cuma adalah karakter Ain dia ni bertukar-tukar dalam few episodes. Itu cabaran bagi saya dan saya percaya itu adalah cabaran untuk director juga. Dan alhamdulillah hari ini pun kita dah last day. Alisha banyak belajar tentang karakter Ain dia ni sendiri dan director yang sangat membantu, all the team yang sangat membantu Alisha dalam cerita Hello Jangan Terpaut Cintaku ni. Jadi tak banyak sangat cabaran sebab semua fun, semua best. Skrip pun kita dapat ubah yang mana kita rasa sesuai untuk karakter Ain. Jadi itu je lah, semua best. Mata awak letak kat mana? Kuat sangat perangan. Dah sampai mana? Istanbul, Jepun? Kenapa tak jawab? Sebelum kami meneruskan penggambaran, kami ada masalah sikitlah dalam penukaran artis last minute yang terpaksa masuk set dan jadual sudah cantik tapi dirombak semula. Lalu kena interview. Saya memang PM low profile, okey. Satu, okeylah macam inilah. Sebenarnya kita sebelum start penggambaran, kami sudah tetapkan semua artis yang di lock lah. Mula-mula nak shoot dah cabaran lah. Belum masuk set lagi tu. Belum masuk set lagi. Okay, first tu macam kita, saya ada buat benda lain lah. Lepas tu dapat call, Nafis, esok boleh datang set tak? Shoot. Jadi hero.
Aku rasa macam serius lah. Tapi memang tak, pada first day tu memang tak boleh buat lah. Lepas tu Nafis macam minta dia orang try to extend, then dia orang pun faham, so extend, then after that terus shoot lah. Dalam orang cakap nak study karakter tu dalam set susah sikit lah. Faham tak? Sebab kita dapat benda tu last minute, and then kita nak study that karakter tu macam dalam set, semua benda dalam set, benda memang banyak menyusahkan orang juga lah. Ain sedaya upaya cuba menolong Alia membagi semangat untuk memanage hidup dia semula, untuk mengatur balik hidup dia semula. Walaupun pada mulanya mendapat tentangan daripada Alia itu sendiri. Tapi lama kelamaan mungkin sikit Ain ni memberi keinsafan kepada Alia, iaitu hidup ni tak semestinya tertumpu pada dia je. So dia kena move on dengan apa yang berlaku, kena cari kehidupan baru untuk akan datang lah. Jangan cakap pasal kru. First day aku masuk set ni, aku tengok muka kru macam semua nak makan orang. Aku tak boleh belak. Sekali bila dah kenal semua kan, macam fun juga lah set ni kan, best lah. Sebab mula-mula tu macam semua serius kan. Termasuklah saya yang serius ni juga sebab last minute. So, tapi so far so good, semua berjalan dengan lancar. Dengan kemunculan Ain di rumah Ash menyebabkan teman wanita Ash merasa sangat cemburu sebab dia beranggap Ain cuba memusnahkan hubungan mereka berdua. Tak tahulah di akhir rancangan ini nanti sama ada Ain akan bersama Ash ke tidak, ataupun Ash akan meneruskan hubungan dengan Diana. Tu kita kena saksikanlah sampai ke hujung episod. Gitu. Melakukan watak, sebenarnya saya gunakan watak sebenar saya sebab saya rasa saya sebiji macam karakter apa Mas Niza tu. Jadi saya tanya director boleh tak saya jadi karakter sendiri. So dia memang ada gila sikit, ada bising, ada annoying. Dalam saya sebagai Ash ni, saya rasa macam toxic people tu dah tak ada dalam hidup dia. So hidup tu akan macam lagi okey dan kebahagiaan tu akan datang gitu. So kalau korang nak tengok apa yang jadi lepas dia dah berubah 360 tu, macam mana dia take care adik dia, macam mana dia take care family dia, dan macam mana dia take care Ain. So korang kena tengok. Saya harap saya dapat bekerja lagi dengan semua orang yang terlibat dalam drama ni, dan saya berharap saya dapat lagi berlakon dengan semua pelakon-pelakon dalam drama ni. Dia orang semua sangat-sangat best dan saya rasa saya sangat appreciate momen yang ada ni. Ain ni pun dia ada masalah hubungan dengan bekas tunang dia dulu. Ain ni pernah bertunang tapi ditinggalkan tunang. Watak Hakim ni watak baru yang diwujudkan. Benda tu tak ada dalam novel. Jangan nanti pembaca novel tercari pula tertanya siapa pula Hakim ni. Watak tu diwujudkan untuk menimbulkan konflik. Hakim kembali untuk menagih semula cinta dia kepada Ain. Dan berjanji dia akan setia, akan berubah, akan jadi lelaki yang lebih baik lah. Tapi sama ada Hakim berjaya menambah hati Ain, itu kita tunggu dalam rancangan, dalam cerita Hello Jangan Tapau Cintaku. Dah lah, apa lagi? Jangan lupa untuk saksikan Hello Jangan Tapau Cintaku di Slot Lestari TV3. TV3. Jangan lupa saksikan, okey? Bye. Teman setia anda. Waduh. Alamak pun apa dialog dia. Terima kasih untuk sorry. Saya tak reti lagi tu, aku pun tak reti buat ayat. Jangan Tapau Cintaku dalam Slot Lestari di TV3. Ramah. Aduh. Kita makin kita reveal tak ada reveal Okay, tak boleh. Dia orang tak kasi beritahu. Gitu. Kelakar lah. Sehingga menimbulkan konflik-konflik baru. Tak boleh lah, ayat saya tak betul ni. Sorry. Riz terpaksa membunuh diri. Sekejap. Aduh. Ash pun ada. Sorry. Confused pula. Ash. Pengalaman manis. Jumpa orang yang baik-baik macam Kak Ido. Saya pilih Popeye. Mungkin. Sebab kena support lah. Aku dah lama tak keluar TV. Ain still lagi
Alia still lagi. Kan macam tegur melainkan ni. Kejap. Dah seronok pula dia. Udah boleh bangun.